صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi yang penuh keberkatan di hari yang pertama bulan Ramadan ini, insya-Allah kita akan memulakan pengajian kitab yang baru, yang mana sepatutnya kita mula kitab ni bulan lepas. Tapi saya bulan lepas tu banyak sangat program, jadi kita tak sempat bertemu. So jadi insya-Allah hari ini kita akan mulakan pengajian kitab yang baru, iaitulah kitab Al-Jawharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah satu kitab yang mana dikarang oleh seorang ulama di selatan tanah air kita, iaitulah Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Jadi kitab ni ialah sebuah kitab yang menerangkan tentang keistimewaan Nabi SAW, yang mana kitab ni mensyarahkan suatu nazam. Nazam ni apa? Nazam ni ialah bait-bait syair yang dikarang oleh para ulama dalam menceritakan tentang keistimewaan baginda Nabi SAW. Jadi dalam bait-bait syair ini pengarang telah menyebutkan ada 10 keistimewaan Nabi SAW. Maka Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari ini dia akan terjemahkan nazam tersebut, syair tersebut ke dalam bahasa Melayu dan kemudian mensyarahkan setiap keistimewaan tersebut berdasarkan apa yang telah disebutkan syarahan-syarahannya oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi insya-Allah kita hari ini akan memulakan pembacaan kitab kita ni. Jadi kita mula dengan muqaddimah pengarang lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala, dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar lagi yang memberi nikmat yang seni-seni, aku mulai terjemahan dan syarahan ini. Baik. Jadi ini ialah syarahan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Bismillah. Bismillah ni dengan nama Allah. Baik. Jadi ba di situ kalau kita belajar bahasa Arab, maka dia kita faham dia ialah huruf jar. Okey, huruf jar. Jadi huruf jar ni perlu kepada muta'alliq. Tak apalah. Poin dia apa? Poin dia ialah apa yang nak masukkan dengan bismillah, dengan nama Allah ni. Maksudnya dengan nama Allah aku mulai. Sebab kalau kita sebut dengan nama Allah saja, dia tergantung. Dalam bahasa Melayu pun tergantung juga. Dengan nama awak, lepas tu terhenti kan. Jadi orang tak faham. Betul tak? Dengan nama awak. Kenapa dengan nama saya? Dengan nama awak. Ya, kenapa dengan nama saya? Dengan nama awak. Ayat tu tak sempurna. Jadi sebab itu bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya abtadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, aku mulai penulisan ini. Baru sempurna ayat tersebut. Baik. Jadi pengarang kata dengan nama Allah aku mulai terjemahan dan syarahan ini. Baik. Jadi dengan nama Allah, isim. Isim ni berasal daripada perkataan sumu. Ada kata simah.
Kalau berasal daripada perkataan sumu, maksudnya ialah ketinggian. Sebab itu orang yang ada nama menunjukkan ketinggian seseorang. Ataupun simah, simah dia bertanda. Tanda ni maksudnya apa? Maksudnya macam mana kita nak kenal seseorang dengan tanda dia, kan? Sebab kalau tak ada tanda, payah. Ini manusia, ini manusia, ini manusia, itu pun manusia, itu pun manusia. Jadi macam mana nak beza? Saya manusia, awak manusia. Kalau orang panggil manusia, kita pun semua, ya, semua orang akan jawab. Jadi macam mana nak beza? Awak nak panggil siapa? Tak, awak lah. Awak kan manusia. Ya, saya manusia. Dia pun manusia. Mana saya tahu? Kan? Jadi nak bezakan tu kena dengan apa? Dengan tanda. Tandanya apa? Nama. Nampak? Dia kita nak bezakan, kita nak beri seseorang, kita nak bezakan dengan yang lain, kita beri apa? Kita beri nama. Sebab kalau tak beri nama kan payah. Awak yang berdua kaki, ayam pun kaki dua juga. Betul? Jadi macam mana nak beza? Yang berkaki empat, lembu pun kaki empat, unta pun kaki empat, kambing pun kaki empat, kerbau pun kaki empat. Kaki empat yang mana satu yang awak nak masukkan? Jadi dia mesti ada nama. Baik. Dengan nama Allah. Jadi nama Allah ni ulama kata spesifik. Okey, maksudnya nama Allah Taala ni tidak ada satu pun zat yang mempunyai nama kecuali nama ini kepada Tuhan yang selayaknya disembah. Tidak ada orang boleh pakai nama ini. Nama Nabi boleh, kan? Ramai nama Muhammad, betul? Tetapi ada tiba-tiba Allah. Nama dia Allah, kan? Kan? Nama awak siapa? Allah. Mana boleh. Okey. Abdullah tak boleh. Kan? Abdullah, hamba Allah boleh. Tapi nama dia Allah tak boleh. Baik. Allah yang mana apa? Yang mana sifat dia apa? Yang memberi nikmat yang besar-besar. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni dia terjemah, biasa kita terjemah Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kan? Baik. Tak ada masalah lah. Dia terjemahan dia ni tak kisah. Okay. Ulama kita memang tafsir banyak. Bismillah ni memang banyak tafsiran dia. Ar-Rahman Ar-Rahim ni banyak tafsiran. Tapi yang disebut oleh pengarang di sini ialah apa? Ar-Rahman itu ialah yang memberi nikmat yang besar-besar. Al-Mun'im bi jalailin ni'am. Pemberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Apa maksud nikmat besar-besar? Yang usul, yang asas. Maksudnya nikmat mata, nikmat hidup. Ini ialah daripada sifat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim yang memberi nikmat yang seni-seni. Apa seni-seni? Yang halus-halus. Okey, Al-Mun'im memberi nikmat bi daqaiqin ni'am. Dengan nikmat yang daqiq, yang halus-halus, yang seni-seni. Maksudnya apa? Kalau tadi Ar-Rahman Allah Ta'ala kurniakan mata, Ar-Rahim Allah Ta'ala kurniakan mata yang tajam. Kalau Ar-Rahman Allah Ta'ala kurniakan kehidupan, Ar-Rahim Allah Ta'ala kurniakan kehidupan yang sihat walafiat. Gitu. Boleh? Ini satu tafsiran para ulama. Yang kita biasa dengar, yang ustaz-ustaz kita syarah apa, itu pun betul, tak salah. Iaitu apa? Ar-Rahman ni umum. Semua orang dapat nikmat Ar-Rahman. Orang Islam, orang kafir, orang ibadah, orang fasik, orang yang taat, orang yang ahli ma'asi, semua dapat daripada Ar-Rahman. Dia umum kat dunia. Tetapi Ar-Rahim khusus untuk orang yang bertakwa di hari akhirat. Untuk orang yang mukmin di hari akhirat. Itu pun satu tafsiran kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ambillah mana-mana syarahan pun tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata pengarang, Alhamdulillahilladzi khassa sayyidina wa nabiyyina Muhammadan bi khasa'isi la tuhsa. Kata dia, bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang telah mengurniakan keistimewaan akan penghulu kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang tidak terhingga. Jadi Allah Ta'ala telah bagi
bagi Nabi ni benda-benda yang special, khasais. Khasais ni apa? Perkara yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi, yang Allah Ta'ala tak bagi kat Nabi-Nabi yang lain, ataupun tak bagi dekat orang-orang yang lain, ataupun tak bagi kat makhluk-makhluk yang lain. Okey, contohnya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tidak pernah diberikan kepada mana-mana pun daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak beri pun kepada mana-mana nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Begitu juga dengan apa? Dengan ru'yatullah, kan? Memandang Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang pernah memandang Allah Subhanahu Wa Taala, hatta para malaikat. Hatta para malaikat tidak pernah pun melihat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita semua boleh tak tengok? Boleh. Kata boleh, tapi bila? Nanti di hari akhirat, moga-moga kita ni di antara orang yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Okey. Kita kena doa ni, tuan-tuan ni kita bulan Ramadan, kan? Antara zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan tinggalkan, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia, apa dia? Kan, sentiasa minta apa ni? Zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kan? As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi kata wirid kita tiap hari. Kan? Oh, panjang lah Ustaz. Okey, ambil yang kedua. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Yang tu insya-Allah kita semua hafal. Ulang-ulang, tuan-tuan. Jadi itu wirid kita dalam bulan Ramadan. Minta keampunan Allah, moga-moga kita dapat masuk syurga, dan dengan itu kita dapat apa? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Habislah. Nikmat-nikmat yang ada tu semuanya akan sirna, kan? Akan apa? Akan tidak rasa dia punya nikmat dia setelah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala itulah nikmat yang paling agung yang boleh seorang hamba dapat. Ya, yang boleh seorang hamba dapat daripada nikmat fizikal ni, selain daripada ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita boleh dapat daripada dunia lagi. Baik. Kemudian kata pengarang, wa ayyadahu bil mu'jizatil bahiratil lati la tu'addu wa la tustaqsa, dan menguatkan dengan mukjizat-mukjizat yang mempersonakan, yang tidak terbilang dan tidak terjangkau. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, dia kata mukjizat Nabi ni ada 1200. Dalam kitab yang lain disebutkan mukjizat Nabi ni sampai 70,000. Ada yang kata sampai 90,000 mukjizat Nabi. Dan benda tu tidak pelik. Pelik ke tak pelik? Sebab apa? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i kata, ma min mu'jizatin sabaqat li nabiyyin illa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlaha aw afdal minha. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, tidak ada satu pun mukjizat yang telah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu kecuali mukjizat yang sama diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan dengan mukjizat yang lebih hebat. Baik. Jadi kalau kita faham daripada kata-kata ini, dan kita faham ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya para nabi ini ada berapa orang, tuan-tuan? Dalam riwayat kata ada 124,000 orang. Dalam riwayat yang lain kata ada 200,100 orang. Okey, 200,100 orang atau 201,000 orang para nabi. Jadi kalaulah semua nabi itu ada mukjizat yang berbeza-beza, minimum Nabi SAW ada 124,000 lah. Minimum, ataupun 200,000 mukjizat. Sebab setiap nabi itu ada mukjizat masing-masing. Jadi Nabi ada mukjizat yang sama dengan mukjizat diorang, ataupun mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat diorang. Matematik. Okey. Cuma apa mukjizat yang sangat banyak-banyak tu? Yalah, kita tak tahu. Memang kita tak tahu pun. Yang takat kita tahu beratus-ratus tu pun ada yang palsu dan sebagainya, kan.
Jadi kita tak tahulah benda yang Allah Ta'ala suruh, tapi kita ada i'tiqad bahawasanya Nabi ni ada mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, yang mana tidak terbilang dan tidak terjangkau akal kita. Yalah, macam mana nak jangkau akal, terutama orang zaman dulu. Orang zaman sekarang pun tak boleh nak bayang apa kan? Belah bulan, macam mana belah bulan kan? Macam mana nak belah bulan kan? Kita belah bumi pun bayar agak. Macam mana nak belah bulan? Ini mukjizat yang memang tak terjangkau akal kita. Okey? Bukan tak masuk akal, tak terjangkau akal. Itu kena beza. Itu tuan-tuan kena belajar ilmu akidah lah. Dia ada beza tak masuk akal dengan tidak boleh berlaku secara adat. Maksudnya dia bukan kebiasaan adat. Itu beza. Sebab apa? Mustahil akal ni memang tak akan berlaku. Nabi buatlah macam mana pun. Dan Allah Ta'ala pun tak akan buat benda yang mustahil akal. Okay. Yang ni tuan-tuan kena belajar ilmu akidah. Baik. Kemudian kata beliau lagi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah wal Huda. Bermula rahmat Allah dan kesejahteraan tercurah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmah dan petunjuk. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada. Dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang berjalan di atas manhajnya serta petunjuknya. Baik. Jadi bila dia kata dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi ni siapa? Menurut Imam Syafi'i ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim ni siapa? Bani Hashim ni ialah family Nabi lah. Nabi ada seorang moyang nama dia Hashim. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, Hashim ni ada beberapa orang anak. Hashim ni ada seorang dia anak, iaitu Al-Muttalib. Abdul Muttalib. Dia ada betul. Dia ada seorang dia anak, Abdul Muttalib. Okey, kemudian dia wafat. Tapi dia ada adik-beradik. Hashim ni dia ada adik-beradik, iaitu Al-Muttalib, Naufal, Abdul Syams kan. Ini semua yang akan jadi family Nabi lah. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarga Nabi ialah siapa? Orang yang lahir daripada Hashim melalui Abdul Muttalib, dan juga inilah adik-beradik ayah Nabi SAW ni ada ramai. Adik-beradik lelaki je minimum 10 orang, dan adik-beradik perempuan lagi. Dan juga Bani Muttalib. Bani Muttalib ni siapa? Inilah saudara kepada Hashim ni, saudara kepada moyang Nabi SAW. Bani Muttalib ni siapa dia? Atuk Imam Syafi'i, moyang Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Baik. Jadi mereka ini dua family yang tak boleh ambil zakat. Okey, dua family yang tak boleh ambil zakat. Sebab apa? Dia orang dikira family Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Nawawi kata tak. Imam Nawawi kata wa ala ahli keluarga Nabi ni ialah semua orang yang beriman, yang bertakwa. Okey, semua orang yang beriman dan bertakwa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para ulama kita kata macam ni. Kalau dalam bab zakat betul Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau dalam bab doa, maka ialah semua orang beriman. Sebab Nabi kata semua orang beriman ialah ahli keluarga Nabi SAW. Memang ada hadis. Memang ada hadis. So di sini ialah fi maqamid doa. Jadi yang munasabahnya untuk kita kata ialah apa? Ialah semua orang beriman. Jadi kita ni semua orang beriman ialah ahli keluarga Nabi SAW. Okey. Jadi bila kita faham macam tu, buat perangai tu buat perangai elok sikit. Jangan buat perangai macam family Abu Lahab, Abu Jahal lah. Kan? Buat family macam perangai family Nabi. Betul tak? Kan? Kita tengok kan raja-raja kan, yang mana dia punya anak-anak raja kan dididik. Ya, daripada awal dididik dengan ialah dia ada courtesy dia kan, dia ada adab dia ada kita panggil apa, manner, table manner dan sebagainya. Kenapa? Sebab nak membezakan awak ni anak raja, bukan anak orang biasa. Maka begitulah, kalau kita faham bahawasanya kita orang beriman, maka kita ada adab orang beriman, kita adab orang Islam.
Kan? Di ramai orang kita tak ambil perhatian benda tersebut. Yang menyebabkan apa? Kita ni menjadi disgrace kepada agama Islam tu sendiri. Orang tengok macam ni ke Islam, kan? Orang tak tahu pun apa ajaran Islam tu. Tapi yang orang nampak yang bom orang, yang suka marah-marah orang, yang suka hon-hon kereta orang, yang suka potong barisan. Yang tu yang orang nampak macam ni orang Islam. Dan dia tak tengok pun daripada sumber asalnya. Jadi sebab apa? Sebab dia tengok representatif dia lah. Islam punya representatif. Siapa? Kita lah. Jadi sebab tu kita kata perangai tu biar elok. Okay? Sebab apa? Jangan buat Nabi SAW malu dengan sebab itu. Okay? Jangan buat Nabi SAW dihina dengan sebab itu. Jangan buat Islam tu dihina dengan sebab itu. Wa'iyazbillah min zalim. Wa'iyazbillah min zalim. Baik. Kemudian wasahbihi, dan sahabat Nabi ni siapa? Iaitu orang yang hidup dengan Nabi, sempat jumpa Nabi secara hidup ketika Nabi hidup. Kalau jumpa Nabi selepas Nabi mati, tak kira sahabat. Sebab tu ramai orang tak faham bahasa. Orang jumpa Nabi secara yang qazah, maksudnya dia sahabat juga lah. Tak ada siapa tu kata macam tu. Okay. Kita boleh tak mimpi Nabi? Boleh. Kita boleh tak jumpa Nabi dalam keadaan sedar ni tengah jaga ni? Boleh juga. Mana tahu Nabi yang cakap. Siapa yang jumpa aku dalam tidur aku, maka dia boleh jumpa aku juga fil yaqazah ketika sedar. Tetapi maksudnya Nabi dah mati. Apa yang dia jumpa? Dia jumpa roh Nabi lah. Dia jumpa roh Nabi. Boleh jumpa roh Ustaz, tak ada masalah. Kan? Tidak ada kemustahilan akal di situ. Kita kata probability dia rendah, ya. Tapi untuk kita kata mustahil akal terus, tak betul. Sebab apa? Sebab dalilnya Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, ketika Isra, Nabi jumpa tak dengan para Nabi? Nabi jumpa tak? Kita tak baca Isra Mi'raj? Baca tak? Kita tak buat ceramah Isra Mi'raj itu? Kot lah tak tahu kan? Dah 40 tahun dah ceramah Isra Mi'raj. Okay. Jadi ada kan Nabi jumpa para Nabi. Nabi-Nabi itu keluar daripada kubur ke berjalan? Tak. Yang Nabi jumpa apa? Roh para Nabi. Jadi maksudnya apa? Memang boleh jumpa roh. Dan kita ada kaedah, apa sahaja mukjizat Nabi boleh jadi karamah para wali. Okay. Kalau benda itu boleh jadi mukjizat Nabi, itu juga boleh jadi karamah para wali. Jadi di antara mukjizat Nabi ialah bertemu dengan roh-roh para Nabi yang lain. Maka para awliya ilahi salihin pun boleh juga yaqazah melihat. Tapi adakah dengan sebab yaqazah itu dia jadi sahabat Nabi? Kalau dia jumpa, saya semalam jumpa Nabi kan secara sedar ni, dia jadi sahabat ke? Tak mungkin. Sebab apa? Sahabat ni ialah orang yang jumpa Nabi ketika Nabi hidup. Dia punya ta'arif tu kena bagi faham. Ta'arif tu bagi faham. Jadi sahabat ni orang yang berjumpa Nabi ketika Nabi hidup dan beriman dengan Nabi SAW. Ya, dia masuk Islam dan dia mati dalam Islam. Itu sahabat. Kenapa disebut mati dalam Islam? Sebab ada yang mati dalam kafir. Peristiwa Isra Mi'raj jugalah. Ramai ada di kalangan orang yang iman dia tak kuat, yang mana dia jadi murtad. Okey, jadi murtad. Sebab tu masalah ni dia ujian. Mukjizat ni ialah untuk menguatkan iman. Tapi Isra Mi'raj ni dia ialah untuk tengok siapa yang betul-betul beriman ataupun yang kita panggil apa, yang dia punya ni tak stable lah iman dia kan. Siapa yang mengikut-ngikut je kan, bukan betul-betul beriman dengan Nabi SAW. Kalau yang betul-betul beriman dengan Nabi macam siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar lah satu-satunya sahabat yang mana dia tak pernah waver, dia tak pernah goyang. Tak pernah. Dia sentiasa steadfast. Maksudnya dia sentiasa stabil dan dia sentiasa apa saja Nabi buat, kelas. Boleh tengok ketika Isra Mi'raj kan, orang kafir datang. Sayyidina Abu Bakar ni kawan kau dah cakap benda berdelik-delik dah ni. Kau nak percaya lagi ke dia? Apa dia cakap? Sayyidina Abu Bakar kata, apa dia cakap? Dia kata dia pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Balik juga malam tadi dia pergi Baitul Maqdis, sekarang dia dah sampai sini dah balik. Kau percaya ke? Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Dan ini nampak kaedah dia. Dia kata apa? Jika betul Nabi cakap, maksudnya aku tak percayalah kau. Kan? Boleh jadi kau tipu kan? Kau reka-reka. Tapi kalau memang betul Nabi yang cakap, tak ada masalah kan? Orang
kan pening. Macam Abu Bakar ni, ini taksub buta nama dia. Ini taklid buta kan, ini taksub. Kalau kita lah zaman sekarang kan, ini taksub ni. Dia kata, nak pelik apa? Aku percaya benda yang lebih pelik daripada tu. Time tu orang kafir tak cerita lagi pasal Mi'raj, cerita pasal Isra. Isra pun dia dah tak percaya lah. Kan perjalanan sebulan, pergi sebulan balik, 2 bulan buat dalam 1 malam. Kan? Jadi dia orang tak zaman tu tak masuk akal lah. Kan? Zaman tu tak masuk akal. Zaman sekarang payah ke tuan? Tak payah lah, kita pergi Mekah balik hari pun boleh. Pergi 10 jam, buat umrah 3 jam, patah balik 10 jam lagi, baru 23 jam. Betul? Tak boleh kita tak ada masalah pun kan. Apatah lagi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, bukan jauh mana. Kan? Bagi kita, bagi zaman tu yang naik unta, jadi payah. Dia tak boleh digest benda tu. Jadi tapi saya nak kata, aku tak kisahlah benda tu macam biasa sangat je. Kenapa? Yalah, aku percaya benda yang lebih pelik, iaitu wahyu turun daripada langit. Kan? Wahyu direct, perkhabaran turun daripada langit. Nabi jumpa malaikat pun aku percaya. Apalah sangat, pergi Baitul Maqdis, dekat sangat. Ni langit ke-7 kot. Kan? Berita daripada langit ke-7 sampai, daripada Sidratul Muntaha sampai. Kan? Aku percaya je. Kenapa yang ni aku tak percaya pula kan? Ni saya nak bakar, tak ada masalah pun. Kita cuba ustaz cerita pelik sikit. Ustaz ni sesat dah ni kan? Cuba kita guna akal kan? Guna kaedah akal dan kaedah syarak. Setiap berita ni macam mana kita nak terima? Kita tengok orang dia kan? Betul tak? Kita tengok orang macam mana. Kalau orang tu jenis isap dada, sembang kemas, tak payahlah percaya. Malam tadi saya jumpa Nabi, kan, mata merah kan, agak-agak nak percaya. Janganlah. Tapi orang ni kita dah tahu dia ni memang rajin. Kita sampai masjid, dia ada kat masjid. Kita balik masjid, dia masih dekat masjid. Kita datang masjid balik, dia ada kat masjid lagi kan. Ibadah tak henti-henti kan. Solat tahajud, Masya Allah kan. Kita nak datang Qiyamul-Lail, dia yang buka pintu masjid kan, pukul 3 pagi. Jadi orang macam ni kita tahu dia taat, kita tahu dia ni soleh, kita tahu pula dia ni ulama kan. Tiba-tiba dia cerita benda yang benda tu mungkin kita rasa macam tak biasa dia dengar, tetapi benda tu tak mustahil akal. Jadi apa masalah? Apa masalah? Cuma ialah benda-benda macam ni dia ada adab lah. Para ulama kita takkan sembarangan cerita kan. Cuma kadang-kadang ada sebahagian yang sabtul kalam dan sebagainya adalah falas. Mereka punya jawapan masing-masing di depan Allah SWT. Jadi Sayyidina Abu Bakar memang tak pernah goyang. Betul? Sama juga ketika mana Hudaibiyah kan. Semua orang, hatta Sayyidina Umar pun macam tak boleh macam ni kan. Perjanjian Hudaibiyah. Ingat tak perjanjian Hudaibiyah? Tak ingat, balik baca sirah lah. Ramadan ni khatam minta sirah. Selain khatam Quran, khatam sirah. Dalam perjanjian Hudaibiyah semua sahabat tak puas hati. Semua sahabat kan. Rasulullah tanya kan. Rasulullah tanya Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, Tuan kita masuk Mekah kan ni kan, kenapa tak masuk ni? Kan? Rasulullah kata, adakah aku cakap masuk tahun ni? Kan Nabi kan nak pergi buat umrah. Kan selepas perang Khandaq tu, ketika tu Arab Quraisy dah lemah dah. Jadi Nabi mimpi dan Nabi beritahu kat sahabat, wahai sahabat, aku mimpi kita pergi masuk Mekah buat umrah. Kita tawaf Kaabah. Jadi Nabi suruh dia orang prepare. Siap-siapkan kita pergi buat umrah. Sampai di Hudaibiyah kan tak boleh masuk. Orang Arab Quraisy halang. Jadi bila selesai perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi nak balik lah kan. Nabi nak balik. Jadi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, Tuan dah mimpi, Tuan dah beritahu kita masuk kan. Nabi kata, ada aku beritahu tahun ni. Aku kata kita akan buat umrah, tapi tak kata bila kan. Tak kata bila, tahun depan kita pergilah umratul qada kan. Cuma jadi Sayyidina Umar tak puas hati kan? Tak puas hati.
jumpa Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ada masalah apa? Sayyidina Abu Bakar relax, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan Sayyidina Abu Bakar lah satu-satunya orang yang nampak bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini ialah kemenangan yang besar buat Islam. Ketika semua orang tak nampak kecuali Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nampak. Sebab ketika lepas peristiwa itu kan turun, ketika dia on the way nak balik itu turun ayat apa? Turun surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberi pembukaan dengan pembukaan yang jelas. Tapi tak jelas kat sahabat, tak jelas, tak nampak. Sebab nampak rugi. Perjanjian tu kan semua macam, alamak, kan macam banyak masalah lah. Semua macam favor kepada orang kafir. Islam ni nampak kalah. Sedangkan dia orang baru menang perang Khandaq. Jadi tu yang dia orang tak puas hati tu. Ini mana boleh kan? Kalau kita nak perang, kita perang. Nabi kata, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Dia dah buat perjanjian Bai'atul Ridwan, baru je buat perjanjian Bai'atul Ridwan. Jadi dia orang memang sanggup mati dah ni. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata jangan. Jadi ketika tu Fathah Mubina, tak ada orang yang nampak itu ialah kemenangan yang besar kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu malam tadi, siapa yang ni kan, antara amalan para ulama kita ialah solat 4 rakaat kan. Lepas maghrib tu solat 4 rakaat, baca surah Al-Fatih. Baca surah Al-Fatih, insya-Allah. Okey. Kita tak sempat lah nak buat kan. Dah siang dah. Okey. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata, sikit lagi tuan-tuan. Dah syuruk ke? Belum ya? Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada. Dan orang yang berjalan di atas manhajnya. Manhajnya siapa? Manhajnya ahli keluarga Nabi, dan manhaj Nabi, ahli keluarga Nabi dan para sahabat, serta petunjuknya Nabi, ahli keluarga Nabi dan juga sahabat. Siapa tu? Kita lah. Kalau kita mengikuti manhaj dan petunjuk Nabi, para ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi, maka kita termasuk dalam doa pengarang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala Al-Bari, Ibrahim bin Masran Al-Banjari, semoga Allah mengampunkan segala dosa baginya dan bagi kedua ibu bapanya dan bagi guru-gurunya. Amin. Ini sebuah terjemahan dan keterangan yang ringkas atas nazam. Saya dah sebut tadi nazam ni apa? Nazam ni ialah kata-kata yang disusun dengan wazan. Wazan ni apa? Timbangan tertentu. Dan mengikut qafiyah, yakni irama tertentu. Dia dalam bahasa Arab, dia ada ilmu arud wal qafiyah. Ilmu cara nak buat syair dan cara nak baca syair. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada 14 cara nak menulis syair dan 14 cara nak membaca syair. Dia ada dipanggil apa ni? Dipanggil bahar rajas, bahar basit, kan, dan sebagainya lah. Dia bahar ni apa? Bahar ni ialah dia punya meter. Kalau bahasa Inggeris tu kita panggil meter. Bahasa Melayu kita panggil apa? Sini tak ada guru sastra. Kita lemah lah. Saya tengok sekarang ni sastra Melayu pun dah tak ada dah subjek tu kan. Dulu SPM saya nampak ada subjek sastra Melayu. Sekarang subjek sastra Melayu dah tak ada. Ya, sayang lah tuan-tuan. Sebab tu bahasa kita makin teruk lah. Bahasa kita, bahasa Melayu kita makin teruk. Dan tak ada orang jaga. Ada pun Arab ni dia memang jaga. Dia memang hafal syair-syair jahiliah ni, orang masih hafal sampai sekarang. Sebab kenapa nak hafal syair jahiliah tu? Sebab nak faham Quran. Memang nak faham Quran dia tak cukup dengan kamus. Dia perlu faham syair-syair Arab jahiliah. Sebab syair Arab jahiliah terutamanya zaman betul-betul sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebelum Nabi diutuskan Rasul tu, zaman tu ialah kita panggil pinnacles. Maksudnya kemuncak kepada bahasa Arab. Kemuncak kepada kesastraan, kesusastraan bahasa Arab ialah betul-betul zaman sebelum Nabi SAW dibangkitkan jadi Rasul. Ketika itu ada syair-syair, himpunan-himpunan syair yang dipanggil mu'allaqat. Mu'allaqat ni ialah syair-syair yang digantung di dinding-dinding Kaabah. Maksudnya ini dia syair yang powerful lah. Ini syair ni kalau orang baca memang Masya Allah kan. Memang hebat. Bahasa dia pun sangat eloquent. Selepas daripada zaman tu dan sebelum daripada zaman tu dah tak ada lah orang yang boleh beat dia punya syair-syair tu. Sebab itu
orang nak menguasai bahasa Arab, betul-betul pure bahasa Arab, memang kena hafal syair-syair. Mu'allaqat sab'ah tu atau mu'allaqat asyarah tu kan. Okey. Tapi kita tak apalah tuan-tuan, hafal Quran dululah. Ni Quran pun tak hafal kan. Yang kita hafal lagu hampir mana. Tak ke mana lah kita kan. Jadi baik kita hafal Quran. Wah, ada orang kata, Ustaz, saya dah terlambat, Ustaz, umur saya ni dah tua. Kan? Tuan-tuan, ada saya tengok kan berita ada seorang nenek tu umur 82 tahun khatam hafal Quran. Mula bila? Mula umur 70, 12 tahun hafal Quran. Tak ada masalah. Kan? Terutama orang yang, yelah, kalau orang bekerja payahlah. Kita ada komitmen nak cari nafkah dan sebagainya kan. Tapi orang yang dah tak ada komitmen, nak buat apa? Daripada kita buang-buang masa lepak-lepak kan, dengan kawan-kawan kat kedai mamak, baik kita duduk baca hafal Quran. Paling tidak benda itu boleh jadi syafaat kepada kita dalam kubur kan? Betul. Hafal Quran tuan-tuan. Tak dapat hafal semua pun, dapat separuh pun okey lah. Betul lah, okey lah. Ada seorang tok guru di Kedah kan, di Kedah tu, Pak Sumik Bukit Tembaga tu, di Kuala Nerang. Dia tiap 3 hari khatam Quran. Maksudnya apa? Sehari baca 10 juzuk. Sehari baca 10 juzuk. Umur dah 90. Umur dah 90 dah, 90 lebih. Tapi tiap hari baca 10 juzuk. So setiap 3 hari khatam. Yang menyebabkan ini amalan daripada muda ni kan. Amalan daripada umur 30-40 tahun tu. So dah berapa? Dah 50 tahun lah minimum. Itu amalan dia. Sampai dah terhafal Quran. Dia tak hafal pun, tapi disebabkan dah tiap-tiap 3 hari khatam, ya, dah terhafal Quran. Ya. Jadi boleh. Ni bagi orang yang tak ada komitmen lah. Yalah, kalau orang kerja macam mana pula kan. Kita faham. Orang yang tak ada komitmen ni siapa? Kebanyakan yang depan saya ni lah kan. Kebanyakan yang depan saya ni lah. Ke ada komitmen lain lagi? Ada rumah kedua ketiga tu, kan marah belakang tu. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, kita dah tak ada komitmen. So komitmen kita apa? Persediaan kita nak bertemu Allah Ta'ala. Apa yang kita nak sediakan? Benda-benda yang banyak nak bagi syafaat kita lah. Apa dia? Quran lah. Quran lah. Tak ada benda lain lah kan. Jadi sibukkanlah diri kita dengan Quran. Baca Quran kan, hafal Quran, faham makna Quran kan? Jadikan Quran ni hidup itu. Jadi Quran ni mulakan dengan Ramadan. Saya faham, Ustaz, 10 juzuk ni payah, memang payah. Mula dengan 1 juzuk tu. Kita dah biasa 1 juzuk setiap hari. Sebulan kita dah boleh khatam. Tahun kedua upgrade lah, jadi 2 juzuk sehari. Jadi maksudnya setiap bulan khatam 2 kali. Lepas tu tahun ketiga upgrade lagi, sehari 3 juzuk kan. Tahun keempat upgrade. Sebab bila kita dah biasa, kita boleh upgrade. Kalau terus-terus nak 10 juzuk memang tak boleh. Of course tak boleh. Kecuali kita ni Allah Ta'ala bagi taufik tiba-tiba jadi wali, tu cerita lain lah kan. Okey, tapi biasanya tak jadilah. Okey, jadi perlahan-lahan, slowly. Agama ni tadarus. Agama ni kena ambil dia step by step. Step by step. Kita dengar, ya betul Ustaz, 10 juzuk. Kita rasa macam ekstrim. Bagi kita ekstrim sebab kita tak biasa buat. Tapi bagi dia dah biasa. Aku dah 40 tahun dah buat benda ni. Dan dia dia punya amalan 2 je. Apa dia? Puasa setiap hari. Sejak daripada dulu sampai sekarang. Sakit-sakit masuk hospital pun puasa juga. Doktor kata, Tok Guru buka lah puasa kan. Tok Guru sakit ni. Kita puasa daripada muda. Kita memang ni anak mati ketika puasa. Dia doktor suruh kita buka puasa pula. Mengamuk dia kan. Doktor pun tak jadilah nak nasihat kan. Okey. Jadi memang dia punya amalan apa? Puasa dan juga baca Quran. Itu je. Tapi Masya Allah lah, ramai orang kata dia ni wali Tuhan lah. Masya Allah kan? Tak apalah benda tu kita kata apa, itu nak i'tiqad sebahagian orang kan. Tapi Masya Allah lah, paling tidak dia orang soleh. Paling tidak orang soleh kan. 10 juzuk tak pelik tuan-tuan. Ada ni kan dalam Ramadan ni, kita sebut hari tu, kita baru sebut Jumaat itu kan. Jumaat minggu ni lah kan, 2-3 hari lepas. Apa ada orang yang mana solat kan, khatam dalam solat tarawih. Zaman sekarang kan, cerita zaman dulu. Zaman sekarang ni orang khatam 30 juzuk dalam solat tarawih setiap hari khatam. Boleh, tak ada masalah. Disebutkan Al-Imam Abdul Rahman As-Saqqaf kan. Al-Imam Abdul Rahman As-Saqqaf
tiap-tiap hari siang khatam 4 kali, malam khatam 4 kali. Macam mana buat? Siang khatam 4 kali, 4 kali khatam Quran, malam khatam 4 kali. Kita biasa dengan Imam Syafi'i kan, khatam sekali siang, sekali malam kan. Ada ulama yang buat boleh sekali siang, 4 kali siang, 4 kali malam. Ni tak tahulah jenis apa. Ni nama dia keberkatan masa tu kan. Yang ni bukan berkat lain, dia nama dia karamah masa. Kan? Karamah masa. Ada orang memang ada seorang Maulana tu, saya tak ingat, ada ustaz cerita. Maulana ni dia memang khatam Quran, dia mula baca Quran dari depan asar dan dia akan khatam sebelum maghrib. Kan? Sebelum maghrib. Jadi ada orang tak percaya kan? Ada orang tak percaya. Betul ke ni kan? Tak apa kau duduk kan? Duduk mula baca daripada bismillah. Bukan macam kita, saya pun boleh ustaz 3 kul lah. Kan? Baca Qul Huwallahu 3 kali. Tu kita. Tu tak. Baca bismillahirrahmanirrahim, Baqarah, Ali Imran, kan? An-Nisa, Al-Maidah sampai atas. Dan mula lepas asar, habis sebelum maghrib. Memang karamah mungkin Allah Ta'ala berhentikan waktu ke, dia masuk dalam RAM lain ke kan, apa kita dah tahu lah kan, kita dah tahu. Tapi orang yang ikut tu dia jadi. Cuma macam saya sebut tadi lah, kita mula dengan apa yang kita boleh buat. 1 juzuk sehari, tak susah kan, 1 juzuk sehari. Betul? Orang sekarang dah bagi dah petua-petua kan, setiap kali sebelum solat 4 kali empat buku surat, 2 buku surat, lepas solat 2 buku surat kan. So 5 kali semayang dah 1 juzuk. Betul? Tak susah. So buat apa yang kita boleh buat. Kalau tuan-tuan dah naik maqam lagi, upgrade lagi insya-Allah. Boleh? Baik. Dah habis waktu saya? Dah. Ni saya nampak semua dah tidur dah ni. Kan, tanda-tanda kiamat dah sampai dah. Okey, ya, saya habiskan sikit. Jadi nazab lam yahtalim qattu taha, pada menyatakan 10 khususiat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Al-Fakir terjemah dan syarah akan dia kerana sangat cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyebarkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu supaya diketahui oleh awam muslimin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia dari kalangan manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Jadi ini kena faham. Memang Nabi manusia, tak pernah ada orang kata Nabi ni Tuhan. Okey? Ada orang kata jangan puji Nabi lebih-lebih kan. Kenapa tak boleh puji Nabi lebih-lebih? Kan nanti menuhankan Nabi. Tak ada siapa pun menuhankan Nabi. Kita puji Nabi tahap Nabi manusia saja. Puji kita tinggi mana pun tahapnya manusia, dan pujian kita melampau macam mana pun tak akan mungkin lebih daripada pujian Allah Subhanahu Taala. Allah Taala yang memberi sifat Nabi itu dengan sifat yang Allah Taala sifatkan diri dia. Apa dia? Allah Taala kata apa kat Nabi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alal mu'minina raufur rahim. Dua tu Allah Ta'ala sifatkan ke Nabi. Sedangkan Ar-Ra'uf, Ar-Rahim ni kan sifat Allah Ta'ala kan? Tetapi Allah Ta'ala sifatkan itu kepada Nabi SAW. Memang hakikat tak sama lah. Sebab Ra'uf Rahim Nabi ialah level manusia. Walaupun sifatnya sifat Allah, tapi levelnya level manusia. Maka kita puji Nabi tak pernah lebih daripada kita mengatakan. Tak ada orang kata Nabi Tuhan ada kan? Orang kata Sayyidina Ali Tuhan, ada Syiah kan? Orang mengaku Tuhan Indonesia ada, Malaysia ni setakat ni belum lagi lah. Ada ke Malaysia mengaku Tuhan? Nabi ada kan? Kerajaan langit ada kan? Kerajaan bumi ramai sangat lah kan? Tapi mengaku Tuhan setakat ni Malaysia tak ada. Indonesia saya pernah dengar kan? Mengaku Tuhan. Okay? Tapi tak ada orang pernah cakap Nabi SAW Tuhan. Tak ada kan? Hatta para ulama itu pun tak ada. Cuma orang salah faham je lah kata-kata para ulama tentang apa, martabat 7 lah, Nur Muhammad lah, apa tu masalah-masalah dakik-dakik yang tasawuf kan, yang kita tak perlu ambil tahu pun. Okey, tapi kita kata ramai ni salah faham terhadap perkataan-perkataan para ulama. Okey, baik. Jadi kita kata Nabi manusia, tapi tak macam manusia biasa. Ini masalah lah. Ada orang dianggap Nabi manusia macam kita-kita je. Sampai ada yang kata Nabi ni macam postman je. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang tak beradab dengan Nabi SAW.
Okay. Tak beradab dengan Nabi SAW. Sebab apa? Awak tak tahu hakikat Nabi SAW tu. Ya, awak tak tahu hakikat yang mana awak ni bergantung dengan Nabi. Awak ni boleh-boleh patut-patut masuk syurga ni sebab apa? Sebab Nabi SAW. Ya, sebab Nabi SAW. Jadi tiba-tiba kata Nabi macam postman je. La ilaha illallah. Postman kita tak ada hubungan tak? Kita tak perlu cerita kepada postman kita, perlu ke? Saya sayang awak lah, awak tiap-tiap hari hantar surat kat saya. Ya, awak tiap-tiap hari hantar barang Shopee saya kan. Zaman sekarang lah, awak dah tak hantar surat lah. Jadi perlukah kita cinta kepada postman kita? Tak perlu. Tapi cinta Nabi wajib. Cinta Nabi wajib. Sebab apa? Sebab kalau tak cinta Nabi, Allah Ta'ala kata kita fasik. Dalam Quran kan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat sebelum tu cerita pasal wajib cinta Nabi. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala gelar orang tu dengan apa? Fasik. Fasik maksud apa? Buat dosa besar. Maksudnya tak mencinta Nabi, dosa besar. Ada tak cinta postman dosa besar? Tak ada. Jadi ayat tu biar elok sikit. Okay. Masalah. Jadi saya habiskan dekat kata-kata arif ini. Dia kata apa? Berkata sebahagian arif billah, arifina billah radhiyallahu anhum, Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Bahkan bagi kita itu dibandingannya adalah seperti permata yakut di antara batu-batu biasa. Tuan-tuan, sama ke batu permata dengan batu kerikil kat tengah jalan tu? Sama ke? Tak sama. Memang jenis. Kalau kita belajar dalam mantik, dia jenis yang sama, iaitu batu. Tapi dia punya apa? Dia punya kategori. Dia bezalah. Ini batu ialah batu kerikil murah. Kan? Kalau jual pun orang jual tepi-tepi jalan je. Tapi batu permata orang jual kat mana? Orang letak kat mana? Orang letakkan display dalam bekas kaca. Betul tak? Kan harga sebiji ratus-ratus, ada yang boleh capai ribu-ribu. Itu nilai Nabi SAW. Kita ni itu yang kat tengah jalan tu. Tu kita. Okey, jadi tak sama nilai, tapi dua-dua pun batu. Kita tak kata tiba-tiba ni bukan batu, ni sebenarnya malaikat. Batu lah, bukan malaikat pula. Batu, ni pun batu. Tapi batu ni low grade lah. Kan? Batu ni low grade, ni high grade. Kan? Batu ni batu lain, dimuliakan. Orang gila, orang basuh, orang jaga elok. Ni orang bijak-bijak. Kan? Sama tak? Tak sama. Tapi tetap dua-dua tu ialah batu. Jadi begitulah kita kata Nabi ialah manusia. Memang Allah Ta'ala sendiri suruh Nabi sebut, Qul innama ana basyarun. Basyarun, kita baca kan hari Jumaat, basyarun, aku ni manusia. Tapi apa? Yuha ilaih. Tapi aku ni diwahyukan. Kita dapat wahyu ke? Tak dapat. Jadi macam mana boleh sama pula dengan Nabi? Gitu. Jadi faham standard tu beza. Supaya bila kita letak Nabi ni di satu kedudukan, barulah ada ta'zim, barulah ada mengagungkan Nabi SAW. Adakah dengan mengagungkan Nabi kita mensyirikkan Allah? Tak. Allah Ta'ala yang suruh. Wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah Ta'ala suruh agungkan Nabi, tolong Nabi, agungkan Nabi. Allah Ta'ala yang suruh. Kan? Tiba-tiba kita kata, tak boleh puji Nabi lebih-lebih nanti. Maksudnya awak tak baca Quran lah. Awak tak baca Quran. Begitu. Dan supaya menjadi asbab, wallahu a'lam. Kita berhenti sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah ni pertama Ramadan ni, dia di enjin tengah semangat kan. Cuma saya nampak nak tadarus, nak baca Quran semua kan. So insyaAllah kita berhenti setakat sini dulu. Jadi moga-moga ada kebaikan, ada yang kita boleh dapat ambil. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima puasa kita, qiyam kita, tadarus kita, tahajud kita dan sebagainya, dan sedekah kita dan sebagainya. Dan moga Allah Ta'ala bantu kita untuk kita sempurnakan ibadah kita hari ini dan sampai ke akhir Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Yang baik itu datang Allah, kurang itu datang silap salah saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi Kilpa Raya lah kot kan. Raya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tasbih kafarah dan salatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasil insana fi khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.